Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan cuba buat soalan uh, grafik komunikasi teknikal. Kita masih lagi bincang tajuk pembesaran pengecilan. Dan pada hari ini kita akan buat soalan, jawab soalan secara amali yang melibatkan ada separuh bulatan atau lengkungan. Ada satu lengkung yang ada pusat. Jadi macam mana kita nak lukis yang ada kalau melibatkan lengkung. Okey, kita mulakan. Melukis lukisan kita, cara amali nak melukis. Pertama sekali bila baca soalan kena baca 3 perkara ni. Pelajaran 5 menunjukkan pencontoh, kecilkan. Ni satu disuruh kecilkan. Yang kedua, mengikut nisbah sisi. Selalu kita ulang, kita ada 2 kaedah, nisbah sisi dan nisbah luas. Dan yang ketiga, berapa nisbah dia? 3 nisbah 5. 3 ini ialah yang baru setelah pengecilan dan 5 ialah asal. Bermakna gambar rajah ini kita nak kecilkan. Mengikut nisbah sisi, 3 nisbah 5. Okey, kita boleh mula melukis. Kita pilih satu tempat sebagai pusat pembesaran kita. Mesti ada pusat pembesaran. Okey, saya pilih A sebagai pusat pembesaran. Ini tak bergerak lah. Bila dia pusat pembesaran A tak bergerak. Okey, saya akan gunakan AE ni sebagai tapak, sebagai tempat untuk kita kecilkan sisi ni. Kemudian, yang lain akan ikut. Titik-titik yang lainnya akan ikut. Okey. Jadi bila kita nak kecilkan, kita kena kecilkan sisi ni kepada nisbah 3 nisbah 5. Okey, saya buat satu garisan ke bawah daripada A, tak kira berapa sudut. Kemudian saya buat dia jadi 1 cm pun boleh. Saya ambil 1 cm lah kali ni. 1 cm. Ambil tepat-tepat nombor 5. Okey, 1 cm. 1 cm ukuran mesti tepat. Okey, 1 cm. Sekarang saya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya nak nombor 3 dan saya cuma nak nombor 5. Okey, kita akan buat rel dia kereta api. Kita nak bahagikan garisan AE ni kepada 5 bahagian, tetapi kita nak pilih yang ketiga sebab yang ketiga ialah sisi selepas pengecilan. AE ni kita bahagi 5. Tapi saya nak 3 bahagian yang ketiga sebab 3 ialah titik baru E' selepas pengecilan. Kita kena buat rel kereta api. Okey, bila nak sambung sebab dia pengecilan jadi 5 kena sambung ke E. 5 hujung sambung hujung. 5 mesti sambung ke E sebab kita nak melibatkan pengecilan. Dan kita selarikan dengan nombor 3. Selari dengan nombor 3 sahaja. Sebab nombor 3 yang kita nak. Okey. Lepas pengecilan 5, kita dapat nombor 3. Kita dah selarikan. Lalu E' awak berada di sini. Di sini ialah E' awak. Okey, E'. Kita dah dapat E'. Lalu kita dah dapat sisi yang pertama. Sisi yang pertama kita ialah E'. Kita hitamkan. Okey. AE'. Okey, seterusnya kita nak dapat titik DCB. Sama macam biasa, kita akan lalui 2, iaitu pancaran dari pusat pembesaran. Mesti ada pancaran. Dan yang kedua, step dia ialah selari dengan sisi asal. Bila kita dah dapat titik yang pertama E', kaedah seterusnya kita kena lalui 2 langkah ini. Pancaran dari pusat pembesaran dan yang kedua selari dengan sisi asal. Okey. Kaedah nisbah luas pun sama. Dah dapat titik yang pertama, juga akan melalui 2 kaedah ni, 2 step ni, 2 langkah ini. Okey. Pancaran dari pusat pembesaran nak dapat D'. Nak dapat D', kita pancaran pusat pembesaran. Pusat pembesaran dia A, kita pancarkan. Kemudian apa kita buat? Kita selari dengan sisi asal. ED ialah sisi asal. ED sisi asal. Kita nak dapat D', kena selarikan. Okey, kita kena selarikan. Ini boleh bergerak. Okey, kita selarikan melalui titik E'. Okey, bila kita tarik, kita akan dapat sisi yang baru. Di mana persilangan di atas garisan pancaran tadi, kita akan dapat D'. Dia mesti lalu di atas garisan pancaran untuk dapat titik D'. Okey, sekarang DC dah ada. Kita nak dapat C' pula. Nak dapat C' mesti ada apa? Pancaran sekali lagi daripada pusat pembesaran melalui titik C. Okey. Kemudian kita nak dapatkan sisi yang baru. DC asal
selarikan, kita akan dapat sisi yang baru. Okey, bila kita selarikan, kita akan dapat sisi yang baru. Sisi yang baru, C prime mesti jatuh di atas apa? Mesti jatuh di atas garisan pancaran. So, kita akan dapat C prime. Okey, begitu juga kita nak dapat titik B. Lepas tu dapat titik B, pancaran. Kemudian sisi asal dia CB. Kita selarikan. Selarikan C dengan B. Selarikan dengan C dengan B. Okey, kita dah dapat B prime. Jadi kita dah dapat sampai B prime. Okey, persoalan sekarang, kita nak membina separuh lengkuk, satu lengkuk. Baik, lengkuk ini, dia asal dia bulat. Tapi kita potong separuh. Dia mesti ada pusat pembesaran. Kita akan dapat satu titik B di sini, kita akan satu titik A di sini. Dan separuh daripada lengkuk itu, kita padam. Kita padam. Tak ada. Kita padam Okey. Padam. Jadilah lengkuk dia. Jadi bila kita nak buat pembesaran pengecilan, yang paling penting ialah pusat ini pun, pusat pembesaran perlu kita pindah ke kedudukan yang baru. Selepas pengecilan, pusat ini perlu pindah kedudukan yang baru. Okey, macam mana kita nak pindah kedudukan yang baru? Dia masih terikat kepada dua langkah ini. Pertama, pancaran dari pusat pembesaran selari sisi asal. Okey, kita teruskan. Pancaran dari pusat pembesaran. So, kena pancarkanlah. Daripada A, pusat pembesaran kita pergi ke pusat dia. Pusat bulatan. Okey, mesti melalui pusat bulatan. Dia bagi sini pusat bulatan. Okey, dah lalu. Step yang pertama selesai. Yang kedua, selari sisi asal. Selari dengan sisi asal. Bila selari dengan sisi asal, mana sisi asal kita? Okey, dia tidak mempunyai sisi. Kalau BC, DC, kita ada sisi asal. Kat sini dia tak ada sisi asal. Bila tak ada sisi asal, awak semua para pelajar boleh bina sisi asal dia. Sisi asal, syarat dia nak bina sisi asal. Sisi asal, syarat dia ialah mesti titik asal disambungkan. Titik-titik asal disambungkan. Dia tak boleh titik yang baru. Mesti titik asal. Okey, contoh. Contoh pusat ni, saya boleh sambungkan ke mana-mana titik asal. Mana titik asal kita? Kita ada E titik asal, kita ada D titik asal, kita ada C titik asal, kita ada B titik asal. Saya boleh sambungkan ke mana-mana. Okey, saya nak sambungkan ke E katakan. Okey. Pusat asal, pusat lengkuk yang asal, pusat lengkuk yang asal, saya sambungkan ke E. Okay, saya sambungkan ke E, pusat yang asal. Baik. Ini namanya sisi asal. Mesti kita selarikan dengan sisi yang baru untuk dapat sisi yang baru. Bila nak selarikan, kalau kita sambungkan dengan E, bermakna mesti hubungkan dengan E prime. Okey, ini asal. Kita mesti selarikan dia sebab kita dah sambungkan. Okey, kita selarikan. Okey, bila kita selarikan daripada E prime, kita akan dapat persilangan di atas garisan pancaran ke pusat pembesaran pergi ke pusat lengkuk yang asal. Okey. Bila kita selarikan tadi, kita akan melalui persilangan garisan tu. Jadi itulah O asal, ini O yang baru. OB, O baru. Kita dah dapat O baru. Jadi kita dah dapat lengkap. Kita punya sisi kita boleh hitamkan satu persatu. D, E prime, kita dah sambung. D prime, C prime, kita sambung. Okey, C prime, B prime, kita sambung. Dan yang terakhir ialah kita nak lukis D, O prime. Kita tak tulis O prime, O prime. Okey. Sebelum lukis, kita tengok dulu. Sentuh tak? Sentuh tak bulatan? Sentuh tak? Okay, kalau tak sentuh, kita kena bagi dia adjust sikit, bagi dia sentuh. Sentuh tak? Okey, dah sentuh. Kalau dah sentuh, boleh kita buat bulat. Okey. Okey. Jadi kita dah siap melukis. Kecilkan pencontoh mengikut nisbah sisi 3:5. Okey, jadi boleh rujuk balik, boleh ulang-ulang tengok untuk kita menghasilkan lukisan pengecilan ini. Mengikut nisbah sisi 3:5, tetapi
Dalam lukisan ini kita melibatkan satu lengkung. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.